Kita ambil semangat daripada apa yang dikatakan oleh Datuk Suraya, boleh? Kita tempat latihan dan lepas ini kita akan balik pergi dekat cawangan-cawangan, boleh? Ada berani Puteri? Ingat, kita bertapak dulu, berlatih, bertatih, merangkak, lepas tu baru kita berlari. Ingat, susun langkah cantik-cantik. Kalau rasa jiwa itu jiwa politik, ingat, bermulalah kita daripada bawah. Lepas ni semua lawan ketua cawangan, boleh? Seram juga sebut ni. Ida, ini semangat. Jangan patah semangat. Kena. Puteri, ingat Puteri, hari ini saya rasa cukup bertuah. Petang ini saya tengok semua dekat dalam Dewan. Terima kasih dan tahniah perwakilan tak keluar daripada Dewan. Tahniah. Yang saya maksudkan tadi, semangat yang dibawa oleh Datuk Suraya tadi. Itu yang kita kena ambil. Jangan patah semangat. Kalau tak lulus umur 40, kita pergi dekat peringkat cawangan. Boleh? Saya yakin ketua-ketua puteri cawang, ketua-ketua puteri bahagian dekat sini semuanya dah cukup arif dalam selok-belok bahagian. Saya yakin, insya-Allah jika diberi ruang dan peluang Datuk Suraya, kalau ramailah orang macam Datuk Suraya, saya rasa semangat puteri sentiasa terus berkobar. InsyaAllah. Terima kasih Datuk Suraya. Baiklah, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan ucapan penangguhan. Dengan ini dijemput yang berbahagia Datuk Nurul Amal, Datuk Muhammad Fauzi, Naib Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan Alung. Sabar. Lawan. Semangat berkobar-kobar ni Kasu. Lawan kita lawan Lawan. Lawan, tetap lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada pengurusi tetap sementara pada hari ini, Saudari Fadwa Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan. Yang berbahagia Datuk Zahida Zariq Khan, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri Jalaluddin bin Haji Halias, Ahli Parlimen Jelbu dan juga merangkap ketua bahagian. Ni ketua bahagian semua ni kat depan ni. Duduk sederet dah hari ni. Lawan dah? Lawan? Oh, kuat lah. Sabar. Tu perwakilan Along tu. Sabar. Sabar, jangan over. Ada perwakilan Jelebu nak lawan ke Datuk Jalal tanya? Takut. Lawan. Kak Su kata pergi cawangan dulu. Orang suruh pergi cawangan, pergi bahagian. Yang berbahagia Kak Long kita pada hari ini, Datuk Suraya binti Yaakob. Mantan puteri, sekali puteri selamanya puteri Kak. Walaupun dia dah pergi ke ketua bahagian, jiwanya tetap puteri. Saya bab puteri dengan dia tak boleh cakap. Kalau dia bebel tu, pening dah. Pening, tadi esko kena bebel. Dia tumpang sekali. Yang berbahagia Datuk Azian Osman, dia pergi toilet. Tak apalah. Biro-biro politik Sekretariat Esko, Ketua Puteri UMNO bahagian, Naib Ketua Puteri UMNO bahagian, PSU Puteri UMNO bahagian, perwakilan pemerhati media, mahasiswa-mahasiswi dan semua yang ada pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada Abang Mak Kilau baru sampai. Ya, ni masalah. Laki orang tu sabar. So,
Tersasul. Wit, sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Salam perjuangan saya ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Alhamdulillah, kita diberikan kesihatan, diberikan ruang, diberikan peluang, diberikan masa untuk bersama-sama kita datang ke sini bangunan yang penuh bermakna dan penuh sejarah ini, PWTC. 2018, kita semua mengenali antara satu sama lain. Memikul tanggungjawab sebagai Ketua Puteri UMNO Pembangkang dan pada ketika itu tiada siapa yang pandang. Yang kita sendiri tak pernah terfikir apakah yang bakal kita harungi. Kita semua terus berjalan tanpa menoleh ke belakang dengan satu perasaan dan kepercayaan mahu melihat UMNO dijulang kembali. Kita semua mengharungi PRK demi PRK dalam serba kekurangan, tapi dengan semangat yang kental, kemenangan demi kemenangan kita perolehi, menjadi satu semangat untuk kita terus melangkah. Kita adalah puteri yang hebat. Pasca PRU14 bukan hanya mimpi ngeri dalam sejarah perjuangan UMNO, tetapi apa yang lebih besar telah melukar dimensi politik UMNO itu sendiri. Tidak terjangkau pada masa tiba-tiba kita menjadi kerajaan. Kita masuk pilihan raya sebagai kerajaan dan kita keluar pilihan raya sebagai parti yang kalah. Itu semua patut kita jadikan sebagai pedoman dan sempadan dalam menghadapi perjalanan politik yang masih panjang. Panjang lagi politik kita ni. Jangan putus asa. Kan Kak Susu lawan ketua cawangan tadi, boleh? Lawan dulu, panjang lagi, jangan putus asa. Dah nak kena tampur dah. Kali ini berhimpun di Dewan Keramat ini bukan untuk mencari salah siapa. Siapa betul, siapa salah. Ini adalah medan yang terbaik untuk kita mengoreksi dan membicarakan apa yang terbuku di hati demi parti kita. Dan memastikan UMNO terus relevan dalam apa jua keadaan sekalipun. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Presiden kerana memberikan kepercayaan dan ruang kepada puteri kerana memilih Datuk Zahida, saya dan 3 lagi calon sebagai mewakili puteri UMNO dalam PRU yang lepas. Mungkin menjadi nasib saya, Kak Su. Saya melihat dan merasa gelombang orang muda menolak Barisan Nasional 2 kali. PRU ke-14 kali, PRU ke-15 kali. PRU ke-14, tadi Kak Su kata semua calon puteri kalah. Kak Su, Along PRU 14 lawan Esko Negeri. PRU ke-15 lawan Timbalan Presiden PAS. Bukan calang-calang orang. Tapi itulah, pada pandangan Along masa tu, kalau Along dapat naikkan sikit je majoriti pun dah okey dah. Kerana kita nak tengok sebab pengundi masa tu, pengundi muda macam mana penerimaan pengundi muda terhadap kita. Tapi kita dah cuba yang terbaik. Dan saya percaya saya pernah katakan masa saya round negeri-negeri buat kursus BMS, Biro Media Sosial. Saya pernah katakan PRU kali ini mungkin jadi PRU TikTok. Betul tak? Betul-betul terjadi. Betul-betul terjadi. Semampu saya telah usahakan. Satu Malaysia saya pusing. Daripada gemuk sampai kurus. Sebab itu soalan daripada semalam sampai hari ini. Along kenapa kurus, Along kenapa kurus. Penat nak jawab. Jadi, basic kita dah ajar. Buat konten kita dah ajar. Semua benda.
Tapi satu benda yang kurang. Ongkos Pak, ongkos. Kamu nanya. Kita buat sendiri, lawan bayar mahal-mahal. Macam mana nak lawan? Kita buat sendiri, post 2. Along ni kan main turun negeri. Korang kena post 2 atau hingga 4 satu hari supaya view naik. Naik sampai 300-400. Lawan promote. Bayar 3,000 satu posting. 3 juta orang view. Betul tak? Apa? Ada, dan Along ucapkan ribuan terima kasih kepada Puteri kerana dalam pilihan raya itu Along nampak ada puteri-puteri yang membantu calon-calon kita buat TikTok. Terima kasih. Kerana tak dinafikan, orang dia pun tak pandai pun buat TikTok. Saya ada katanya lah, tapi saya tak tahu negeri mana. Kalau orang utara panggil buat apa? Buat apa tu? Buat bendang. Kerja dia buat bendang jadi calon lawan kita. Menang. Jadi YB dah sekarang. Dah menang. Tapi apa yang membuatkan dia menang? Sebab parti dia trending dalam TikTok. Kalau kita pun trending, parti kita pun trending, kita pun menang. Dia dah memang tak pandai lah nak media sosial macam tu. Tapi parti dia tu trending dalam TikTok, orang datang terus pergi undi dia walaupun dia hanya kerja buat bendang. Nak cakap kat korang. Calon-calon kita semua hebat, semua berkelulusan, semua ini, semua itu, pengalaman penuh. Tapi kenapa tidak menjadi pilihan? Masa Along jadi calon hari tu, kita buatlah TikTok kan. Kita buat TikTok dengan sedaya upaya yang kita ada lah. Dengan kepakaran yang kita ada, kita buat TikTok hari-hari. Dan syok tu, kita tengok calon orang komen. Along datanglah kedai saya, orang muda. Along gini-gini. Along masa tu, Along bawa pembawakan orang muda yang Along ni support. Orang muda di Kubang Krian. Dia komen kita pergi, dia komen kita pergi. Tapi hari kejadian, berderik dia mesej. Maaf Along, saya tak dapat nak tolong Along. Saya suka Along. Tapi itulah, nantilah Along tanding lain kali lah. InsyaAllah ada rezeki Along. Berapa kali dia nak suruh kita bertanding ni? Dia dah 2 kali dah pecah muka ni. Itulah yang terjadi. Jadi pasal apa? Ongkos ni Pak, kena betul-betul. Kalau kita nak gerakkan medsos, influencer, orang bayar bekerja untuk dia 2 minggu. Kita engage. Along engage influencer. Bawa pergi jumpa Mak Kilau. Tak bagi apa pun, dia jumpa dengan dia. Itu je lah. Engage. Bila sampai pilihan raya, maaf Long, kita ada job. Faham je lah. Dianggapkan itu adalah satu mata pencarian untuk beliau. Dan itu memang trend. Sekarang ni macam contoh, I viral, me viral, mi Bandung viral contoh. Dengan kita tengok tu rasa nak pergi nak makan, betul tak? Bila pergi, tak sedap pun. Tapi duit kita dah habis dah RM6. Itulah. Nak tak nak, kita kena ikut. Bab-bab trending, viral ni, kena ikut trend ni. Kalau tak ikut, berapa kali kita nak bercakap hal ni daripada zaman Pak Lah lagi. Kita daripada medsos ni, daripada zaman Pak Lah, tiap-tiap tahun. Tapi tak diberikan satu task kepada, kita tak buat satu task kepada UMNO ataupun UMNO Malaysia buat satu task. Ini adalah media sosial yang kita, ini adalah tim penyerang, ini adalah ni. Dan kita tak, walaupun puteri kena tarik orang muda melalui TikTok. Pemuda kena tarik pemuda melalui TikTok. Kita ada idea, kita boleh buat. Tapi itulah tadi, apa? Ongkos Pak. Ongkos. Tak mau nanya dah.
Ni kita nak berdepan dengan PRN. Harap kita tidak tersilap langkah lagi. Saya cadangkan untuk 6 negeri yang akan adakan PRN ni, kita betul-betul fokus untuk media sosial. Trendingkan parti kita balik. Ini menjadi ikut-ikutan. Nak buat macam mana? Dah orang suka benda viral, benda trend. Abadi dulu, masa COVID, orang tengok, oh Adi Putra, macam tu je. Tapi lepas Mak Kilau keluar, orang sanggup bayar untuk dia hadir 10,000, 5,000. Betul tak bang? Itulah. Nak buat macam mana? Trending. Dan kerana inilah masa sebenar orang muda, bukan lagi sepenuhnya mengharapkan khidmat bati. Khidmat bati semata-mata. Kita tolong mak ayah dia orang di kampung. Ada dia orang ingat ke? Kita bantu saudara mara dia orang. Ada dia orang terima kasih? Kita bagi bantuan sampai tak balik rumah. Ada dia orang kenal kita? Kita basuh rumah dia orang sampai kecut kulit kaki. Ada dia orang kisah? Kita buat kerja lebih daripada JKM. Itu pun orang tak peduli. Betul tak? Kepom ada bagi saya, Ketua Puteri ada, Datuk Zaidah ada bagi tahu saya. Dia kata, kita ni penuh dengan full system, dia kata. Tapi bila hari D-Day, dia kata orang tak singgah pun barung kita. Orang jeling kak. Alung rasa masa Alung bertanding tu, Alung lah boleh cantik sebab 3 lagi semua lelaki. Paling cantik sebab kita perempuan, semua lelaki. Tapi pengundi, jeling je kita. Jalan. Dulu je masuk, tengok. Dah tahu dah nak undi apa. Dia tak tengok pun. Oh tu calon ke apa ke, tak ada, tak layan dah. Dia lalu je depan barung kita. Singgah pun tak. Kita nak buat cantik depan barung, tak singgah. Itulah yang terjadi. Jadi kita kena fikirkan benda ni bersama-sama. Ini bukan lagi omong kosong yang kita hanya bercakap dah lampau. Ini perlu pihak atasan kena ambil serius. Kerana takkanlah setiap kali Perhimpunan Agong benda sama kita nak cakap medsos. Sekarang ni medsos menggunakan ongkos yang besar. Yang pakai kereta besar-besar, yang ada duit-duit banyak-banyak. Apa kerja dia orang? Apa kerja dia orang? Influencer, YouTuber. YouTuber, orang Kelantan ramai mana jadi YouTuber? Nak cakap ramai. Kaya-kaya. Senang je dia buat duit. Tapi itulah zaman sekarang dan zaman kita. Kerana dia orang tak fikirlah. Tomahan yang dilemparkan kepada kita oleh pihak lawan, itulah dia orang dengar. Dan kita masuk satu pilihan raya dengan satu impian, itu kemenangan. Pelbagai strategi taktikal dan gerak kerja parti telah kita laksanakan. Kita merancang, tetapi Allah menentukan. Siapa daripada 43 kursi, hanya 30 kursi saja yang kita menang. Siapa yang perlu salahkan? Jentera ataupun pimpinan parti. Anak muda tolak kita, atas pagar tolak kita, Melayu tolak kita, Cina tolak kita, semua tolak kita. Menunding jari sesama kita bukan jalannya, malah kita kena kuatkan lagi. Parti kita perlu reform. Kita kena sesuaikan parti kita dengan tuntutan masa. Cara konvensional kita mendekati pengundi muda perlu diubah. Saya cukup yakin anak muda di luar sana mengharapkan sebuah kerajaan yang mereka boleh harapkan dan berpaut. Tapi orang tak pernah nak kenal kita. Wahai orang muda di luar sana, kenalilah kami. Ambil tahu perjuangan kami. Perjuangan kita sama. Jangan jauhkan diri kerana skrip kebencian yang dicipta oleh musuh kami. Kami diajar untuk memimpin, bukan untuk mencaci. Okey. Habis bab PRU. Mari kita bercakap pasal kelangsungan Puteri UMNO. Saya tertarik dengan ucapan Kak Su. Kerana dia berani. Dia berani, semua benda dia lawan. Dia cakap dia lawan Esko, dia lawan naik ketua puteri, semua benda dia lawan. Dan saya nampak
keberanian inilah yang menjadikan dia seorang ketua bahagian pada hari ini. Dan bukan mudah tau. Bekas ketua puteri bahagian jadi ketua bahagian. Siapa ada cita-cita nak jadi macam tu? Ha? Kelak. Apa? Siapa? Lawan. Kalau Ruby kasih lepas Makcik Normah dulu. Anda semua puteri luar biasa. Kenapa saya katakan begitu? Kita berada di berbagai situasi. Jatuh bangun dan jatuh lagi UMNO kita masih di sini dengan pelbagai rasa dan perasaan. Di usia kita yang masih lagi penuh dengan tanggungjawab hakiki, tapi kita memilih untuk berada di dalam dunia politik yang belum tahu bagaimana perjalanan di hadapan. Itulah luar biasa kita. Teruskan perjuangan rakan-rakan untuk Parti Keramat UMNO yang kita sayangi. Dinamika politik yang diperkatakan zaman kita yang merasainya. Lazimnya semua parti politik mahukan kuasa. Sebagai parti politik yang paling lama di Malaysia, kita tidak terkecuali daripada diuji dalam pembentukan kerajaan. Kadang-kadangnya pemimpin kita perlu membuat keputusan yang terbaik untuk masa depan parti dan juga negara. Ini rumah kita. Kita tak perlu dapatkan persetujuan orang yang di luar daripada rumah kita. Dan kita sebagai orang parti kena terus bersama dengan parti. Adab dalam berparti mesti dijaga. Sepenggal kita bersama, janganlah kita putuskan hubungan walaupun ke mana saja kita selepas ini. Walaupun menjadi ketua cawangan. Sekali puteri, selamanya puteri. Kelangsungan puteri di masa hadapan terletak di tangan anda semua. Saya mohon dengan sepenuh hati, carilah pelapis anda yang kental seperti anda semua. Akhir kata, Kak Ida, Along bagi pihak sahabat-sahabat puteri yang lain, mari sama-sama kita berdiri memberikan penghormatan dan terima kasih kepada Datuk Zahida Zariq Khan kerana memimpin kita di zaman kita tidak berada di tampuk kuasa. Berikan tepukan gemuruh kepada beliau. Sepatu cantik kulit rasa, beli sepasang untuk tetangga. Kalau berjuang jangan putus asa. Kalau bangkit, kalau jatuh bangkit sekuat tenaga. Wabillahi taufiq dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.